Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adi Azma bin Azmi dan saya merupakan pembentang bagi tenaga pakar solar. Kami daripada kumpulan Bukhari 3 akan membentangkan tentang pembentangan sumber alternatif bagi negeri Perak. So sebelum saya mulakan, saya ingin perkenalkan ahli-ahli pakar yang lain. Kami terdiri daripada empat pakar, iaitu terdiri daripada saya, pakar solar, pakar hidroelektrik yang akan dibentangkan oleh saudara Tun, pakar angin oleh saudara Amar, dan juga pakar tenaga biojisim daripada saudara Khalid. So kami akan membentangkan 4 jenis sumber alternatif seperti solar, hidroelektrik, angin dan juga biojisim. So untuk memulakan, jadi saya akan memulakan pembentangan ni, iaitu memulakan dengan tenaga solar. So untuk pembentangan pertama saya, cara tenaga solar itu jenis elektrik. Okay, tenaga solar ni, so macam yang kita tahu, kalau kita sebut tenaga solar, mestilah kita akan fikir tentang cahaya matahari. So macam itulah solar, dia memerlukan cahaya matahari untuk menjanakan elektrik itu sendiri. Okay, untuk yang next, perubahan tenaga yang berlaku. Perubahan tenaga yang berlaku melibatkan dua tenaga saja, iaitu tenaga cahaya dan juga tenaga elektrik. So tenaga cahaya itu terhasil daripada cahaya matahari itu sendiri, dan apabila terkena kepada solar panel, dia akan menghasilkan tenaga elektrik untuk dibekalkan. Seterusnya, tentang keperluan oleh sumber tenaga solar untuk menjalani elektrik. So seperti yang saya cakap tadi, kalau cakap pasal solar, mesti kita akan fikir pasal tenaga matahari. So macam yang akan dibentangkan oleh pakar-pakar yang lain, so mestilah cahaya matahari itu sendiri dan juga kepada panel solar tu. Okey, untuk next, lokasi pembinaan dia. Okey, untuk solar ni dia ada dua alternatif, dua cara lah, senang cerita. First, untuk kalau yang biasa kita tengok, selalunya pasang dekat bahagian atap-atap rumah jiran kita. So dekat situ satu untuk yang bahagian rumah, satu lagi ni kawasan yang saya cadangkan, iaitu berdekatan dengan Parit Buta. Kawasan yang saya tanda tu merupakan kawasan sawah padi. So kawasan dia lapang. So untuk membina satu panel solar yang boleh menampung untuk negeri Perak ni, jadi saya mencadangkan untuk meletakkannya di situ lah. So kalau matahari tu, sebab kalau sepatutnya saya mencadangkan untuk meletakkan di bahagian timur Perak, sebab bahagian itu adalah kawasan yang lebih utama mendapat cahaya matahari, lebih terdahululah mendapat cahaya matahari. Tapi disebabkan kita di bahagian timur tu terdapat gunung Banjaran, so dekat situ dah jadi penghalang untuk membina panel solar tersebut. So jadi kami memilih kawasan yang lapang dan senang cahaya matahari itu terkena lah. Okay, next, untuk lokasi dan bilangan. Lokasi dan bilangan ni, lokasi tu bergantung kepada pengguna tu sendiri. Macam yang saya cakap tadi, ada dua kan. Macam yang untuk yang kawasan yang saya cadangkan tadi, lebih kepada untuk membekalkan kepada seluruh negeri. Yang macam dekat bahagian rumah tadi tu, saya mencadangkan jikalau penggunaan elektrik tu tidak terlalu banyak, so tidak digalakkanlah untuk memasang panel solar tu sendiri. Bilangan tu pun bergantung juga kepada saiz bumbung yang nak pasang tu. So anda kena berbincang kepada yang
kontraktor yang pasang dekat anda punya tu, dia kena ukur dulu lah bagaimana anda punya saiz bumbung adakah sesuai untuk pasang, berapa banyak jenama tu sendiri. Biasanya macam yang kita lihat dekat, kalau tengok dekat selalu orang pasang dekat bumbung-bumbung tu, selalunya kita lihat macam ada 2 ke 3 panel solar yang dipasang yang boleh menampung jugalah. Okey, untuk next tentang kesan tenaga solar terhadap alam sekitar. Okey, ini saya baca dulu. Ya, walaupun pencemaran yang berkaitan dengan sistem tenaga solar adalah jauh lebih rendah berbanding dengan sumber tenaga yang lain, ia masih boleh dikaitkan dengan pelepasan gas sungai hijau. Terdapat juga bahan-bahan toksik dan produk berbahaya yang digunakan semasa proses pembuatan fotovoltaik solar yang secara tidak langsung boleh menjejaskan alam sekitar. Walau bagaimanapun, pencemaran yang dihasilkan oleh tenaga solar masih jauh lebih rendah berbanding sumber tenaga alternatif yang lain. So, macam yang disebut kat sini, dia cuma pencemaran yang berlaku cuma waktu pemasangan fotovoltaik solar saja. Sebab waktu pemasangan tu ada beberapa komponen yang boleh menghasilkan gas rumah hijau yang boleh menyebabkan pemanasan global itu sendiri. Okey, seterusnya tentang batasan terhadap solar. Okey, batasan ni saya mungkin lebih angkat kepada apa yang menghalang untuk memasang solar tu sendiri. So, kalau cakap pasal solar, mesti cakap pasal matahari. So kalau tak ada matahari, dia tidak boleh menghasilkan lah tenaga solar tu sendiri, tenaga elektrik. So, batasannya bergantung kepada keadaan cuaca. Saya baca dulu. Walaupun tenaga solar masih boleh dikumpulkan pada hari-hari di mana cuaca yang mendung dan hujan, kecekapan sistem solar tersebut akan berkurang. Panel solar bergantung kepada cahaya matahari sepenuhnya untuk mengumpul tenaga solar secara berkesan. Oleh itu, jika cuaca mendung dan hujan berterusan selama beberapa hari, ia boleh memberikan kesan yang ketara pada sistem solar tersebut. So, macam yang saya baca tadi, walaupun cahaya matahari sendiri tak ada, dia boleh menyebabkan jugalah kesan ketara kepada panel solar tu sendiri. So, kawasan yang kurang menerima hujan tu, kawasan yang kurang menerima cahaya matahari tu tidak digalakkan lah untuk memasang. Kasi tidak menghalang, cuma kurang digalakkan lah sebab dia boleh memberi kesan kepada panel solar tu sendiri. So, untuk masa yang dia ambil untuk masa yang dia ambil untuk pemasangan yang berada dekat rumah tu, saya mungkin dianggarkan tak begitu lama, mungkin dalam 4 ke 5 hari saja untuk pemasangan yang panel solar di rumah. Jikalau pemasangan yang membekalkan, macam kawasan saya cakap tadi, kawasan yang membekalkan kepada seluruh negeri tu, saya mungkin menganggarkan sehingga 2 tahun untuk membina, sebab panel solar yang diperlukan mungkinlah banyak, dan juga kos untuk masa untuk mengangkat dia lagi dan memasangnya. So, mungkin rasa mengambil masa 2 tahun cukup untuk memasangnya. Seterusnya untuk kos pembinaan. Kos pembinaan di sini, jikalau yang di bahagian rumah saja, dia mungkin akan mengambil jumlah yang agak tinggi, iaitu sebanyak 200,000 hingga 700,000. Kerana kalau kita tengok komponen-komponen yang berada di sistem solar ni agak mahal. Contohnya seperti panel solar tu sendiri, bateri untuk menyimpan tenaga yang ditukarkan kepada tangki elektrik tu agak mahal. So, pemasangan dia yang mahal juga boleh menyebabkan kos yang tinggi berlaku dekat situ lah. Tapi untuk jangka masa yang lama, dia bermanfaat lah untuk kita. Okay, next untuk kelebihan penggunaan tenaga solar. Okay, untuk kelebihan dia, first kali kelebihan adalah sumber tenaga boleh diperbarui. Macam yang kami akan bentang sekejap lagi, sumber tenaga alternatif yang kami bentangkan ni ialah sumber tenaga yang boleh diperbarui. Seterusnya adalah mengurangkan bil elektrik. Seperti saya cakap tadi lah, memang dia mengambil kos yang tinggi pada permulaan untuk pemasangan dia, tetapi dia boleh menjamin anda punya penggunaan bil elektrik pada masa hadapan lah.
Okey, seterusnya adalah aplikasi apa bagai. So maksudnya aplikasi apa bagai ni dia macam penggunaan aplikasi apa bagai di sini. Contohnya macam kita boleh menggunakan dia untuk wap air panas contohlah kan. So dia boleh gunakan untuk banyak term lah. Seterusnya adalah kos penyelenggaraan yang rendah. Okey, kalau ikut kalau bergantung kepada syarikat tu sendirilah kalau dia nak bagi kos penyelenggaraan macam mana, sebab selalunya benda panel suria tu boleh bertahan sehingga 20 tahun rasanya. Cuma bahagian yang mungkin rosak adalah bahagian yang menukarkan dia kepada elektrik tu, iaitu mungkin generator sendiri. Maaf, dia tak ada generator mungkin bahagian yang terkena kepada bahagian yang dalam panel suria tu sendiri, mungkin dia boleh mengakibatkan kerosakan. So penyelenggaraan dia agak rendah lah berbanding yang lain. So untuk pembangunan, so yang seterusnya adalah pembangunan teknologi. Pembangunan teknologi sepatutnya. Pembangunan teknologi ni kita macam kita tahulah, zaman sekarang ni lebih menggunakan benda yang lebih mesra alam dan mudah. So seterusnya adalah apakah kekurangan? Sepatutnya soalannya kekurangan menggunakan tenaga solar, sahaja je . So kekurangannya adalah kos yang tinggi. So kos dia belum lagi menjadi harga mampu bilik. Seterusnya adalah bergantung kepada keadaan cuaca. So macam saya cakap tadi, dia bergantung kepada cuaca. So kalau cuaca tu sendiri yang tidak begitu fact untuk sistem solar tu sendiri, dia boleh mengakibatkan kerosakan sendiri kepada panel solar tu. Ni next. Yang ketiga adalah penyimpanan tenaga solar yang adalah mahal. Macam saya cakap tadi, penyimpanan tenaga solar ni sepatutnya kurang ada bateri. Bateri tu yang agak mahal untuk untuk mempunyainya, sebab kalau kita dah generate tenaga matahari tu, mestilah kita akan simpan dulu. So sebab ada faedah dia bila kita gunakan ni. Contohnya macam salah satu faedah bila kita simpan, bila kita tukarkan cahaya matahari tu kepada tenaga elektrik, contoh kalau kita tak guna kan tenaga tu, dia boleh disalurkan balik kepada pencawang elektrik. So daripada situ kita boleh mendapat bonus lah daripada tenaga elektrik yang kita hantar balik ke sana. So dia ada faedah daripada situ lah. Seterusnya menggunakan ruang yang banyak. Menggunakan ruang banyak ni saya utamakan untuk yang kawasan yang saya cakap, untuk bekalkan kepada seluruh negeri tu. Itu mungkin agak mahal sikit. Seterusnya adalah pencemaran. Pencemaran tu tak banyak, cuma waktu pemasangan fotovoltaik solar tu saja yang boleh menyebabkan pencemaran kepada alam sekitar, iaitu menghasilkan gas rumah hijau tu sendiri. So tamat sudah. Ni untuk bahagian amal. Sebelum saya akhiri, saya nak buat sikit conclusion lah. So tenaga solar ni, sebelum tu saya nak cakap sikit, tenaga solar ni panel suria ni ada beberapa jenis yang kita boleh pakai di kawasan tertentu. So macam yang saya baru selidik tadi, ada 3 jenis panel suria. Macam yang pertama ni, dia sesuai untuk kawasan yang panas. So dia ada nama dia, maaf saya tak ingat nama dia. Okey lah, fungsi dia macam kan kawasan yang lebih ekstrim, kawasan panas yang lebih ekstrim. So dia menggunakan tenaga solar yang lebih matahari yang lebih banyak kan. So mungkin boleh menyebabkan, mungkin setengah panel suria yang mungkin tak boleh tahan, mungkin boleh menyebabkan kerosakan. So ada satu jenis panel suria ni boleh bertahan lah kat kawasan yang ekstrim. Ada yang kedua, dia macam dekat kawasan perumahan kita tu. Dan yang ketiga ni jenis yang kuat, tahan, dia boleh simpan. Dia macam, dia kalau digunakan hanya digunakan waktu diperlukan saja. So kalau tidak diperlukan, dia akan simpan secara automatik lah, dia akan berlindung. So untuk conclusionnya, macam saya akan bertanya lah kepada seluruh pakar, adakah penggunaan tenaga alternatif pakar-pakar yang lain tu berguna ke tak untuk negara kita ni. So sebelum ni saya jawab dulu. Untuk bagi saya lah, tenaga solar ni adakah dia bermanfaat kepada negara kita? So bagi saya mencadangkan tidak digunakan dan juga boleh digunakan lah, macam 50-50 lah. So saya tak menghalang untuk menggunakan, sebab macam yang kita tahu, negara Malaysia ni, bukanlah negara Malaysia, negara-negara jiran pun ada
ada 2 ke 3 bulan yang akan mengalami musim ketujuh lah. Macam kita macam akhir tahun biasanya akan mengalami musim hujan. Macam tu, banjir semua tu kan. So boleh mengakibatkan sedikit kerosakan kepada penuh seria tu. So nanti bila dah banjir semua tu, nanti akan ada kos pemasangan tu balik. So akan merugikan lah. So saya tak menggalakkan sangat, tapi boleh pasang. Saya tak, cuma kurang menggalakkan. So untuk sebelum saya akhiri, saya nak menutup dengan satu slogan kumpulan kami, iaitu Perak negeriku, sumber alternatif solar pilihanku. So saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So seterusnya saya teruskan kepada pakar yang lain untuk membentang. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Saya Khairul Ahmad Wajidi telah diberi tugas sebagai pakar angin bagi tenaga-tenaga alternatif di Malaysia. Saya akan menceritakan tentang cara angin menjana elektrik dan sebagainya. Mula, udara bergerak melalui bilah, dan bilah itu akan berputar, dan ia akan menyebabkan turbin berputar. Dan turbin berputar tu akan menyebabkan penjana menghasilkan elektrik. Seterusnya ialah seperti gambar raja berikut. Saya telah menceritakan yang berikut tadi. Begitulah cara bagaimana tenaga elektrik dihasilkan. Perubahan tenaga yang berlaku pada proses ni adalah hanyalah dua, iaitu tenaga kinetik berubah kepada tenaga elektrik. Seterusnya ialah keperluan oleh sumber tenaga angin. Keperluan tenaga angin hanya memerlukan angin yang banyak bagi menghasilkan tenaga yang banyak. Seterusnya ialah lokasi penjanaan tenaga angin. Seperti gambar raja berikut ialah Raja 1, Raja 2. Kedua-duanya adalah bertempatan di lumut dan berhampiran dengan bersisiran pantai. Saya akan menceritakan selanjutnya selepas ini. Seterusnya ialah lokasi dan bilangan. Seperti yang saya cakap tadi, kenapa saya membina petempatan kincir angin ini bersampiran dengan pantai dan berada di lumut. Ini kerana kawasan itu ialah kawasan bersisiran pantai, dan jika anda tahu, kawasan bersisiran pantai ialah kawasan banyak angin dan paling sesuai bagi kincir angin untuk menghasilkan banyak tenaga akibatkan banyak angin. Bagi bilangan pula, ia memerlukan bilangan yang setimpal bagi sebuah ladang kincir angin. Ini kerana satu kincir angin dapat menghasilkan elektrik bagi 332 rumah dalam masa setahun. Yang seterusnya ialah kesan terhadap alam sekitar. Kesan terhadap alam sekitar adalah satu sahaja, iaitu pencemaran bunyi. Ini kerana bahan yang telah dibuat oleh kincir angin tersebut, iaitu besi. Bila besi bertemu dengan besi, dia akan menghasilkan bunyi yang tidak menyenangkan. Yang seterusnya adalah batasan terhadap tenaga angin. Bagi tenaga angin, hanya ada satu batasan sahaja, iaitu ia tidak boleh membina di kawasan gunung ganang. Kerana dia tak boleh dibina di kawasan gunung ganang, kerana di kawasan gunung ganang, bukan di atas gunung ganang, di perkawasan gunung ganang, ia tidak dapat menghasilkan banyak angin bagi menggerakkan turbin tersebut ataupun kincir angin tersebut. Disebabkan akibat itu, tempat yang baik tidak sesuai bagi sebuah kincir angin ataupun seladang kincir angin adalah berada di kawasan gunung ganang.
Seterusnya ialah masa yang diambil untuk membina. Masa yang diambil untuk membina sebuah atau bukan sebuah ladang kincir angin adalah selama 2 bulan. Ini diakibatkan kerana bentuk yang tidak kompleks dan mudah. Seterusnya ialah kos pembinaan. Kos pembinaan bagi sebuah ladang kincir angin adalah antara RM5,304,000 hingga RM8,976,000. Seterusnya ialah kelebihan menggunakan tenaga angin. Di sini saya hanya menjumpai 2 kelebihan, iaitu pertama, ia tidak mencemarkan alam. Seperti yang berikut, tenaga angin tidak memerlukan bahan-bahan yang boleh mengeluarkan asap, mengeluarkan bahan toksin. Dia hanya memerlukan tenaga angin. Seterusnya ialah sumber tenaga yang boleh diperbarui. Seperti yang diketahui, ada banyak tenaga yang boleh diperbarui. Antaranya ialah angin. Seterusnya ialah kekurangan menggunakan tenaga angin. Di sini juga saya hanya mendapati 2 saja yang kekurangan bagi menggunakan tenaga angin. Yang pertama ialah kapasiti saluran. Ini bermaksud tenaga yang dihasilkan oleh tenaga angin ini tidak boleh disimpan untuk masa yang akan datang. Maksudnya tenaga yang dihasilkan oleh tenaga angin ini senang dihabiskan. Seterusnya ialah ancaman hidupan liar. Mula-mula saya nak beritahu, kincir angin yang dibina ni adalah besar. Akibat yang besar itu, ia memerlukan pertempatan ataupun perluasan yang besar. Oleh sebab itu, banyak flora-fauna, kebanyakannya ialah flora, akan terbunuh ataupun akan menghilang pertempatannya akibat pembinaan ini. Bukan itu saja, ia juga adalah ancaman kepada burung dan kelawar. Ini dia akibatkan kerana mereka bermungkinan akan terbang terus kepada bilah kincir angin tersebut. Dan akibatkan itu, dia akan menyebabkan dia bertemu dengan maut. Kemautannya. Kesimpulannya. Tenaga angin ialah tenaga yang boleh digunakan di Malaysia. Tenaga ini banyak didapati di negara lain dan didapati tidak sesuai digunakan di Malaysia. Itu juga bersebabkan kerana negeri Malaysia ini tidak mempunyai tanam pamah yang banyak dan mempunyai kawasan pergunungan yang banyak. Itu sahaja daripada saya, dan saya akan membaca slogan yang telah dicipta oleh kumpulan saya. Iaitu Perak negeriku, tenaga angin pilihanku. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ahli-ahli pakar bagi kumpulan saya Bukhari 3, iaitu saya seterusnya akan menerangkan bagaimana tenaga hidroelektrik, kerana saya adalah ahli tenaga hidroelektrik. Okey, yang bertajuk pembentangan kami iaitu pembentangan tenaga alternatif negeri Perak. Okey, seterusnya saya teruskan dengan bagaimana saya nak menerangkan tentang cara tenaga hidroelektrik menjana tenaga elektrik. Okey, yang pertama sekali, air ditakung pada suatu paras yang tinggi dan luas supaya dapat menghasilkan suatu tenaga yang kuat bagi menggerakkan kipas turbin. Yang kedua, air disalurkan menerusi saluran masuk ke turbin dengan suatu tekanan yang kuat dan deras. Injau air berfungsi untuk mengawal kelajuan air. Yang ketiga, tekanan air yang kuat deras ini akan menggerakkan kipas turbin. Yang keempat, apabila kipas turbin berputar, maka tenaga elektrik terjana. Okey, seterusnya lebih bagi kefahaman anda semua, seperti anda lihat rajah itu, iaitu bagaimana cara
empangan hidroelektrik ini dijana. Iaitu empangan ini fungsi dia sebagai untuk menakung air dan untuk menghasilkan satu tekanan yang kuat, dan satu injap akan dibuka di kawasan satu terowong tu akan ada satu injap. Bila dibuka, maka tekanan daripada takungan air yang kuat tadi tu, yang tekanan tinggi, akan masuk ke dalam terowong itu dan menyebabkan turbin yang berada dalam terowong itu berputar. Dan apabila berputar, maka di situ terhasillah tenaga oleh penjana di dalam turbin dinamo tersebut. Okey, maka di sini terdapat 3 perubahan tenaga yang berlaku. Iaitu yang pertama, pada takungan air yang diempang itu, maka terhasillah tenaga keupayaan graviti. Dan seterusnya apabila masuk ke terowong dan turbin tersebut berpusing, maka tenaga kinetik telah berlaku. Okey, seterusnya apabila tenaga kinetik berlaku apabila telah pemasuk kepada penjana, maka di situ telah terhasillah tenaga elektrik tersebut. Okey, seterusnya keperluan oleh sumber tenaga hidroelektrik untuk menjana elektrik. Okey, ada 2 sahaja yang diperlukan, air sungai diempang dan turbin untuk menghasilkan tenaga. Iaitu yang pertama sekali air sungai lah untuk yang diempang. Kalau air sungai biasa tidak boleh menjana tenaga elektrik kerana tiada tekanan di situ. Dan yang kedua, turbin. Kenapa turbin diperlukan? Adalah untuk menghasilkan tenaga. Tanpa turbin, walaupun mempunyai tekanan tetapi tidak dapat menghasilkan tenaga. Okey, seterusnya lokasi penjanaan tenaga hidroelektrik yang akan dibina. Seperti Rajah 1, Rajah 2 dan Rajah 3 ini, seperti anda lihat, ini adalah pembinaan mungkin akan dibina, iaitu seperti yang anda tahu, anda lihat di peta itu, itu adalah kawasan di hutan simpan bubu atau dikenali sebagai hutan Lipur Ulu Kenas. Iaitu seperti rajah grafik yang pertama, Rajah 1, melihat kawasannya yang boleh dibina empangan, kerana kita melihat di tepi itu mempunyai bukit bukau yang dapat menahan empangan tersebut, yang menjadi empangan semula jadi kepada empangan yang akan dibina. Okey, yang rajah ketiga itu adalah bagaimana gambaran grafik yang akan dibina empangan di situ. Itulah gambaran yang akan dibina. Dan seperti anda lihat Rajah 2 itu, keluasan yang kami perlukan adalah sebanyak 1000 hektar persegi. Iaitu daripada, kami mengira daripada pembinaan empangan sehinggalah kawasan takungan yang diperlukan itu. Kerana kita melihat pada sektor ataupun empangan-empangan yang telah dibina sebelum ini, iaitu empangan Temenggur, empangan Cenderung, empangan Kenering, empangan Bersia. Kita lihat kawasan-kawasan itu apabila dibina empangan, maka tercetus atau terhasillah satu tasik buatan ataupun tasik buatan yang besar, iaitu yang telah pun menghapuskan menenggelamkan banyak kawasan-kawasan, iaitu yang lebih daripada 100 hektar persegi. Okey, seterusnya lokasi yang sepatutnya kita bina kawasan empangan hidroelektrik ini adalah di kawasan tanah tinggi, berbukit bukau dan sebagainya. Kalau kita lihat kawasan tanah tinggi, sebab apa ia ingin mempunyai bukit bukau, gunung untuk menjadi penahan bagi empangan bagi air yang ditakuk itu, kerana mempunyai tekanan yang kuat. Okey, seterusnya kalau kita lihat tanah tinggi ini, contohnya kawasannya kita lihat di Cameron Island, terdapat ni empangan-empangan dan sebagainya, ada empangan di sana. Dan seterusnya kawasan berbukit bukau, contohnya di kawasan Perak lah. Kita lihat di kawasan empangan Cenderu, empangan Bersia, itu mempunyai kawasan bukan tanah tinggi tetapi mempunyai berbukit bukau. Okey, seterusnya stesen Jadikuasa ini akan dibina di hulu Sungai Kenas, yang seperti saya ceritakan tadi lah, iaitu di hutan Lipur Ulu Kenas, iaitu sungai itu dinamakan Sungai Kenas. Okey, jarak empangan yang akan dibina sejauh 12 km dari Bandar Diraja Kuala Kangsar. Kawasan itu yang dibina itu jarak daripada Bandar Kuala Kangsar sebanyak 12 km. Dan seterusnya hanya satu saja penjana sahaja yang akan dibina di situ. Dan keluasan ruang yang diperlukan ialah anggaran 100 hektar persegi sepatutnya. Anggaran. Okey, seterusnya kesan tenaga hidroelektrik terhadap alam sekitar yang kami kaji, kami selidik di kawasan itu adalah
mungkin akan menyebabkan kemusnahan hutan. Sebab apabila pembinaan empangan ini memang memerlukan pembinaan hutan, pembersihan hutan yang luas tanpa kawalan, sebab untuk memasukkan lori, simen dan sebagainya, infrastruktur yang perlu dibina empangan tersebut. Maka kawasan-kawasan yang terlibat untuk membina empangan itu, maka kita perlu membersihkan pokok-pokok itu. Maksudnya kita akan tebang lah. Okey, yang kedua, kami telah melihat bagi faktor flora dan fauna. Kerana kalau kita lihat, nama telah pun diberikan hutan simpan. Hutan simpan Bubu atau hutan Lipur Ulu Kenas ini adalah kawasan ekopelancongan ataupun kawasan yang dijaga oleh Jabatan Perhutanan Negeri Perak. Maka telah apabila namanya dikawal selia oleh Jabatan Perhutanan, maka di situ telah pun kita pelihara, iaitu flora dan fauna. Apabila kita membina empangan ini, maka flora dan fauna ini akan terancam dan boleh menyebabkan kepupusan di kawasan itu. Okey, seterusnya batasan terhadap tenaga hidro ataupun dikenali kawasan tenaga hidro ni lah. Batasan ni yang pertama sekali, yang paling penting apabila berlakunya kemarau yang berpanjangan. Maksudnya apabila empangan yang biasa atau kemarau yang biasa-biasa, tak apa lagi, tapi kalau berpanjangan akan menyebabkan tekanan yang kita takung air sungai tersebut, maka surut dan tekanan yang dihasilkan makin berkurang dan kurang, tidak mencapai tenaga yang kita memerlukan. Okay, seterusnya untuk batasan bagi tenaga hidro ni banyaknya kepada pembinaan empangan apabila nak mengempangkan sungai itu, kawasan takungan air. Iaitu yang pertama sekali kita lihat pada keresapan dari batuan sekeliling atau tanah tersebut. Seterusnya sasar gempa bumi, tanah runtuh dan kestabilan cerun, arus banjir puncak, mendak waduk, kesan alam sekitar dan pada perikanan sungai, hutan dan hidupan liar. Ini akan menjejaskan bagi batasan-batasan apabila tenaga hidro ini tidak dapat dibina. Dan banyak lagi batasan-batasan, tetapi ini yang diperincikan dari kawasan itu tersebut. Maksudnya yang pertama sekali atau berlaku di kemarau dan melihat kepada kepada tanah runtuh, gempa bumi takut menyebabkan risiko bagi empangan itu pecah. Okey, seterusnya masa yang diambil untuk membina, iaitu masa yang diambil untuk membinanya adalah selama 5 tahun. Contohnya kita bagi bayangan, iaitu jika pembinaannya dimulakan pada tahun 2021 dan siap dibina pada 2026, ia akan mula beroperasi pada tahun 2027. Ini anggaran yang telah kami sediakan. Maksudnya kalau tiada halangan untuk pembinaan ini, maka 5 tahun sajalah masa yang diambil. Okey, seterusnya kos pembinaan. Anggaran kos pembinaannya adalah sebanyak RM352 juta yang kami anggarkan dari segi pembinaan empangan, dari segi dari segi kemasukan pekerja-pekerja untuk menyelenggara dan sebagainya. Okey, seterusnya kelebihan menggunakan tenaga hidro. Ini yang pertama sekali seperti yang kita tahulah, iaitu ini adalah tenaga yang diperbarui ataupun tenaga yang tidak akan habis. Berbanding dengan tenaga-tenaga yang tidak boleh diperbarui seperti tenaga yang menggunakan petroleum, iaitu bahan api fosil, iaitu akan habis pada 20 tahun ataupun yang terdekat ini, pada tahun-tahun yang terdekat ini. Jadi ini adalah salah satu alternatif bagi tenaga elektrik untuk kita jana. Yang kedua, ia selamat berbanding bahan bakar api fosil dan tenaga nuklear. Kenapa kita katakan ia selamat? Kerana dia tidak mempunyai pencemaran, tidak mempunyai faktor-faktor dari segi menipiskan lapisan ozon, pemanasan global, tidak berlaku kerana kita tidak menggunakan bahan api fosil dan tenaga nuklear yang menyebabkan pengeluaran asap yang berluasa. Okey, seterusnya yang ketiga, ia bermanfaat kepada pembiakan ikan, kawalan banjir dan bantuan dalam kaedah perairan. Kenapa kita memberikan kelebihan iaitu bermanfaat kepada pembiakan ikan, kawalan banjir tersebut?
Kerana kita lihat faktor empangan ini sebenarnya dibina adalah yang pertama sekali untuk mengawal kawasan banjir, iaitu seperti yang kita tahu, sejarah negeri Perak ini adalah pernah mempunyai banjir besar sejarah pada tahun 1927 tak silap saya, iaitu telah pun mengakibatkan banjir besar di seluruh Sungai Perak, di kawasan bandar-bandar yang berdekatan Sungai Perak, iaitu contohnya Kuala Kangsar, Teluk Intan, Lenggong dan sebagainya berdekatan ini. Maka ketika itu pada tahun 1930, kerajaan British ketika itu kita tidak merdeka lagi, maka mereka mengambil inisiatif supaya membina satu empangan, iaitu telah pun dibina sampai sekarang ada, iaitu nama dia Empangan Cendero, iaitu empangan tertua sekali di Malaysia ini, iaitu mengambil kos sebanyak $200 ketika itu. Maka telah diselenggara dan itu yang pertama sekali, iaitu dapat menangani masalah banjir di kawasan negeri Perak ini ketika itu. Dan itu adalah bermanfaat kepada penduduk, seterusnya dapat bermanfaat kepada pembiakan ikan, dan seterusnya bantuan-bantuan dari kaedah perairan. Okey, yang keempat iaitu tarikan pelancong kepada sektor perikanan. Ini disebabkan pembentukan tasik selepas sungai tersebut diempah. Iaitu kenapa saya kata tarikan pelancong dari sektor perikanan, seperti manfaat kepada pembiakan ikan lah. Apabila air tersebut ditakung, maka akan menghasilkan satu tasik buatan. Contohnya kalau kita lihat empangan Temenggong di Hulu Perak, iaitu telah menyebabkan tasik buatan yang besar, iaitu tasik banding. Ataupun kita lihat senang di Terengganu, empangan Kenyat apabila dibina, maka terhasillah tasik buatan manusia yang terbesar di Asia Tenggara, iaitu tasik Kenyir. Dan ini telah pun menyebabkan tarikat pelancongan dari sektor perikanan. Dan seterusnya, saya akan teruskan kepada kekurangan menggunakan tenaga hidro ini, iaitu hanya dua, seperti apa kesan terhadap alas kita tu. Dia lebih kepada alas kita, kekurangannya, iaitu yang pertama akan memusnahkan hidupan habitat di kawasan hutan, dan kedua akan menyebabkan pembersihan hutan, iaitu penyahutanan. Okey, itu saja. Dan telah habis bagi pembentangan bagi saya, iaitu pakar hidroelektrik. Kesimpulannya, bagi saya tenaga hidroelektrik ini boleh dikomersialkan, tenaga alternatif bagi hidroelektrik ini boleh dikomersialkan di negeri Perak ini khususnya, ataupun di negara Malaysia, kerana kalau kita lihat di negara ataupun di negeri Perak ini mempunyai kaya dengan sungai, kaya dengan bentuk muka bumi, geografinya, iaitu kalau kita lihat, kita hitung dari, kita telusuri dari Sungai Perak itu telah pun membuktikan kalau kita daripada kuala Sungai Perak tersebut sehinggalah di hulu Sungai Perak, lebih daripada 100 anak sungai yang ada di negeri Perak ini. Bermaksud apabila kita dapat membina di setiap empangan, di setiap sungai, anak sungai, walaupun kita membina empangan besar ataupun empangan mini, tetapi ia dapat juga menjana tenaga walaupun sedikit, iaitu dari segi penjanaan elektrik, dan seterusnya bermanfaat kepada penduduk sekitar, iaitu dapat mengatasi daripada masalah banjir. Okey, itu. Dan seterusnya, kesimpulan bagi saya pakar hidroelektrik, bagi saya punya pembentangan, saya rasa tenaga hidroelektrik ini boleh dikomersialkan di negara kita ataupun khususnya negeri Perak, kerana pembuktian ini kita tahu, kerana kita ni memang satu negara yang mempunyai kaya dengan semula jadi, iaitu sungai, Gunung Ganah, Bukit Bukau, dan semua perkara ini boleh dilakukan di negeri kita khususnya, kerana kita dah negeri kita dah membuktikan, iaitu kita mempunyai 4 empangan terbesar di salah satu empangan terbesar di Malaysia, iaitu kita mempunyai empangan Temenggor, empangan Kenering, Bersia, Cenderoh. Itu antara 4 empangan yang mempunyai ataupun terletak di negeri Perak. Dan ada juga di beberapa tempat itu sebagai empangan kecil, empangan mini. Dan mungkin empangan yang akan dibina, iaitu empangan Kenas ini, menjadi empangan kelima terbesar di negeri Perak dan mempunyai negeri yang terbanyak empangan di Malaysia ini. Dan kita mempunyai satu kebanggaan yang baru di negeri Perak ini. Dan seterusnya, ia penting kerana apa? Ia menjadi satu
mempunyai tarikan pelancongan, lepas itu menjadi kawasan dapat melindungi penduduk setempat daripada banjir besar yang berlaku sebelum-sebelum ini. Jadi itu antara kelebihan-kelebihan yang boleh kita teruskan di negeri Perak ini, iaitu khususnya tenaga hidroelektrik. Okey, dan selepas saya membuat kesimpulan ni, sebelum saya akhiri, saya akan membuat rumusan kepada seluruh ahli kumpulan saya, pakar-pakar daripada kumpulan saya, grup 3 Bukhari, 3 Bukhari grup 3, iaitu ingin saya akan simpulkan, iaitu saya lihat saya berterima kasih kepada pembentang-pembentang iaitu dari kumpulan saya, iaitu Muhammad Adi Azma, Muhammad Khairul Ammar, Muhammad Khalid dan saya sendiri, kerana dapat menjayakan pembentangan kita pada hari ini, dan ia akan menjadi penanda aras bagi idea-idea oleh jawatan kuasa tertinggi untuk meneruskan lebih banyakkan lagi tenaga alternatif di negara kita, khususnya di negeri Perak ini. Dan sebelum saya akan akhiri dengan satu slogan yang kami telah pun menjadikan slogan ini sebagai kempen kami di dalam pembentangan kami, iaitu seperti yang kita lihat sebelum-sebelum ini, iaitu Ammar pun, Adib dan Khalid telah pun membuat slogan, dan saya pun akan membuat slogan, iaitu Perak negeriku, tenaga hidroelektrik pilihanku. Dan saya ingin menerangkan sedikit tentang slogan ini, adalah satu penanda aras ataupun matlamat kami kumpulan Bukhari 3 ini sebagai menjadikan tenaga alternatif adalah tenaga utama bagi kami ataupun penduduk-penduduk, supaya gunakan tenaga ini lebih baik daripada tenaga-tenaga yang lain. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.